والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di dalam tempat yang bahagia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan salat maghrib berjemaah dalam keadaan yang sekarang kita berada ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini majlis yang barakah, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan mengabulkan segala hajat, dan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala bala dan wabak dan musibah, dan memberikan kepada kita syifa zahir dan batin, dan membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dan diberikan taufik dan hidayah dapat kita mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah menghormatikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Bulughul Maram. Dan kebiasaannya saya mengadakan pengajian ini dalam bahasa Inggeris. Cuma saya pun tak tahu, nampaknya jemaah ramai di sini lebih selesa daripada bahasa Melayu. Saya pun lupa nak bilang dengan Ustaz Muhammad Noor, mungkin kita tukar kepada bahasa Melayu. Di dalam kitab Bulughul Maram pada kali yang lepas, yang 2 tahun yang lepas, sebelum Covid, akhir sekali pengajian, kita sedang membicarakan tentang bab al-mawaqit. Yang penulis kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, dia menukilkan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan waktu-waktu solat, dan dia menamakan bab al-mawaqit. Al-mawaqit yang maksudnya waktu-waktu kita melaksanakan solat. Dan kita telah sampai kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau sekiranya kita mendapatkan satu rakaat dalam waktu, sesungguhnya kita telah mendapatkan salat. Dan kalau kita tidak mendapatkan rakaat dalam waktu, maka kita tidak mendapatkan salat. Jadi mungkin kita merajaah sedikit masalah ini. Kalau sekiranya seseorang itu misalnya dia bangun lambat subuh, dan waktu syuruk jam 7 pagi, dia bangun jam 6.55 pagi. Selepas itu dia terus mengambil wudu dan dia melakukan salat. Apabila dia melakukan salat, bila dia naik pada rakaat yang kedua, masuk waktu syuruk. Jadi soalannya adalah, adakah salat itu dikirakan sebagai adaan ataupun qadaan? Jadi kalau kita mengatakan adaan, maksudnya dia melakukan salat dalam waktunya. Tapi kalau kita mengatakan qadaan, jadi maksudnya dia melakukan salat di luar daripada waktunya. Maka hadis Abu Hurairah mengajarkan kepada kita, apabila kita mendapatkan satu rakaat dalam waktu, sesungguhnya kita telah mendapatkan salat. Yakni maksudnya, kalau dia melakukan salat dan dia mendapatkan rakaat yang penuh sebelum masuknya waktu syuruk,
maka dia telah mendapatkan solat subuh adaan. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan solat dan dia tidak mendapatkan satu rakaat yang penuh dalam waktu, maka solatnya adalah qadaan. Boleh insyaAllah ya. Jadi ini yang akhir sekali kita membicarakan. Kalau sekiranya dia mendapatkan satu rakaat saja dalam waktu, bila dia naik pada rakaat yang kedua, masuk waktu syuruk. Jadi rakaat yang pertama dalam waktu, rakaat yang kedua di luar waktu. Maka rakaat yang kedua ini kita mengatakan dia adalah waktu haram. Kita dalam bab mawaqit, solat ini terbagi kepada beberapa waktu. Mungkin saya bahaskan ini sekejap. Kita misalnya dalam solat ini, kita ada waktu yang dikenali sebagai waktu fadilah. Waktu fadilah. Pernah Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, ayyul a'mal afdal, apakah amalan yang paling terbaik? Nabi SAW mengatakan, as-salatu li waqtiha, melakukan salat pada waktunya. Para ulama kita mengatakan ini adalah waktu fadilah. Maksudnya waktu fadilah, dia adalah waktu yang mana kita memerlukan untuk kita mengambil wudu, untuk kita memakai pakaian, untuk kita melakukan solat sunat qabliyah dan solat fardu dan ba'diyah. Sekali lebih kurang 15 minit. 15 minit ini lingkungan waktu fadilah. Jadi misalnya kalau solat maghrib pukul 7 suku, maka 7.30 habis waktu fadilah. Nanti kita akan melakukan solat isyak. Solat isyak nanti mungkin 8.25, maka 8.40 habis waktu fadilah. Jadi apabila waktu fadilah habis, akan masuk waktu yang dikenali sebagai waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar, dia adalah waktu yang masuk selepas waktu fadilah. Jadi bagi solat isyak, apabila habis waktu fadilah, akan masuk waktu ikhtiyar, dan waktu ikhtiyar sampai sepertiga malam. Waktu ikhtiyar ini sampai sepertiga malam. Jadi malam ini dia bermula dengan terbenamnya matahari dan akhir dengan terbitnya fajar. Jadi kalau maghrib pukul 7 malam, fajar pukul 5 pagi, malam kita ada berapa jam? 10 jam. 10 jam kita bagi 3. Kita dapat 3 jam setengah. 3 jam setengah kita campur 7, yakni waktu maghrib, kita dapat 10.30. Dari 10.30 ini sepertiga malam. Jadi bagi solat isyak, waktu ikhtiyar sampai 10.30. Habis waktu ikhtiyar, kita ada waktu jawaz. Waktu yang dikenali sebagai waktu jawaz. Waktu jawaz maksudnya waktu yang mana kita boleh melakukan solat di dalamnya. Selepas itu kita ada waktu yang dikenali sebagai waktu hurmah. Ini seperti mana tadi saya mengatakan. Waktu hurmah, dia adalah waktu yang mana kalau sekiranya kita melakukan solat di dalamnya, sebahagian daripada solat terkeluar daripada waktu. Yang ini misalnya kalau subuh jam 5.30 pagi, satu orang ini dia melakukan isyak 5.25. 5.25 dia melakukan isyak. Jadi bila dia habis 2 rakaat, masuk waktu subuh. Kita mengatakan salatnya adaan, betul ke tidak? Sebab dia mendapatkan 2 rakaat dalam waktu. Akan tetapi disebabkan sebahagian daripada salat yang terkeluar daripada waktu, maka haram ini hukumnya, sebab dia melakukannya di luar daripada waktu salat. Kalau sekiranya tidak ada keuzuran, maka dia berdosa. Kalau dia sengaja melambatkan salat sehingga sebahagian daripada salat terkeluar daripada waktunya, maka ini dikenali sebagai waktu hurmah. Waktu hurmah. Selepas itu ulama kita membicarakan tentang waktu uzur. Waktu uzur adalah waktu maghrib, yakni waktu yang boleh dijamakkan. Kalau dia melakukan salat jamak taqdim sebagai misal. Dan kita ada waktu darurah. Waktu darurah ini, kalau sekiranya seorang yakni wanita yang sebagai misal putus daripada haid sebelum subuh, kalau sekiranya
dia putus ini daripada haid sebelum yakni subuh, 1 minit ataupun 2 minit yakni sebelum subuh, maka diwajibkan dia melakukan qada bagi solat isyak. Diwajibkan dia melakukan qada bagi solat isyak, sebab solat isyak dikenali sebagai waktu darurah. Waktu darurah. Jadi ini yang kita membicarakan pada kali yang lepas. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan tentang waktu-waktu solat yang diharamkan. Maka berkata Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu baziratan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imun adh-dhahirata hatta tazula asy-syams wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil-ghurub. Ini hadis ini ada berkenaan dengan waktu-waktu yang diharamkan kita melakukan salat. Jadi sekarang kita akan membicarakan ini tentang waktu-waktu yang diharamkan kita melakukan salat. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, saya ringkas, kesemuanya kita ada 5 waktu yang diharamkan yang kita melakukan salat. Hadis ini membicarakan 3 daripadanya. Selepas itu beliau akan membicarakan yang 2 lagi. Sebagai misal, kita ada waktu yang dikenali sebagai waktu istiwa. Ini yang seperti mana hadis tadi yang mengatakan, apabila matahari berada di atas kepala, yakni sebelum masuknya waktu zuhur. Sebelum dia masuk waktu zuhur, kita ada waktu yang dikenali sebagai waktu istiwa. Waktu istiwa ini dia beberapa saat saja, 10 ataupun 15 saat. Jadi kita lihat misalan kalau zuhur misalan 1:05 minit sebagai misal, maka 1:04 minit kita elakkan daripada melakukan solat-solat yakni sunnah yang sebabnya datang kemudian. Nanti insyaAllah saya akan terangkan. Jadi pertama sekali kita ada waktu yang dikenali sebagai waktu istiwa. Kedua, kita ada waktu syuruk. Waktu syuruk, iaitu apabila terbitnya matahari. Apabila terbitnya matahari, seperti mana hadis Nabi SAW ini mengatakan, qadra rumhin, kadar 1 tombak. Apabila matahari naik kadar 1 tombak. Dan 1 tombak ini yang dimaksudkan adalah 4 darajah. 1 tombak adalah 4 yakni darajah. 1 darajah 4 minit. 4 kali 4 kita dapat 16 minit. Jadi kalau sekiranya waktu syuruk ini jam 7 pagi, maka waktu haram 16 minit selepas itu, iaitu 7 pagi sampai 7.16. Maka habisnya waktu hurmah ataupun waktu haram pada waktu 7.17. Ini adalah perkara yang kedua. Diharamkan kita melakukan solat yang mana sebab solat itu datang kemudian. Mungkin saya terangkan dulu apa maksud ini solat yang sebabnya datang kemudian. Kita dalam mazhab Syafi'i kita membezakan solat yang sebabnya datang dahulu dan solat yang sebabnya datang kemudian. Kita boleh melakukan solat yang sebabnya datang dahulu walaupun dalam waktu haram, tetapi kita tidak boleh melakukan solat yang sebabnya datang kemudian dalam waktu haram. Yakni misalan satu orang yang misalan dia nak melakukan solat hajat. Kita menanyakan solat hajat ini sebab datang dahulu atau kemudian?
Solat hajat, solat yang sebabnya datang dahulu ataupun kemudian. Yakni kita solat dan kita berdoa, ataupun kita berdoa dulu baru kita solat. Kita solat, selepas itu baru kita berdoa. Hajat, betul atau tidak? Maka sebabnya datang kemudian, maka kita tidak boleh melakukannya dalam waktu haram. Satu orang yang misalnya dia melakukan solat hajat pukul 7 pagi, tidak sah yang solat hajat dan berdosa. Ini berdasarkan muktamad dalam mazhab. Haram ini hukum. Boleh insyaAllah ya. Yang sekarang ini misalnya waktu syuruk jam 7 pagi. Waktu syuruk ini jam 7 pagi. 7 pagi dia solat hajat. 7 pagi ini habis waktu fajar. 7 pagi dia solat hajat. Apa hukum solat hajat? Maka solat yang kita mengatakan disebabkan dia melakukan solat dalam waktu haram. Haram hukumnya. Haram ini hukumnya, dan solatnya ini tidak sah. Apa sebabnya? Sebab ini adalah jenis solat yang sebabnya datang kemudian. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan solat yang sebabnya datang dahulu, seperti solat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid ini misalnya, disunatkan kita melakukan solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid sebabnya datang dahulu atau kemudian? Yani kita masuk masjid dulu baru kita solat, betul atau tidak? Maka sebabnya datang dahulu. Maka dibolehkan kita melakukan solat walaupun dalam waktu haram. Kalau sekiranya seseorang itu masuk masjid Al-Kaf ini ataupun masjid-masjid yang lain pukul 7 pagi misalnya waktu syuruk, dia boleh melakukan solat tahiyatul masjid. Tetapi lebih afdal dia elakkan. Lebih afdal yakni meraihkan khilaf, sebab ada mazhab ini mengatakan tidak sah. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i kita agak ringan sikit dalam perkara ini. Jadi ini yang kita maksudkan, sebab yang datang kemudian dan sebab yang datang dahulu. Jadi tadi kita mengatakan waktu haram pertama sekali kita ada waktu istiwa, yang kedua kita ada waktu syuruk, yang ketiga kita ada waktu selepas melakukan salat asar. Ya, ini apabila kita melakukan salat asar masuk waktu haram. Apabila kita melakukan salat asar masuk waktu haram. Dan ini berkait dengan perbuatan asar. Ada orang misalnya kalau dia tak melakukan salat asar belum lagi masuk waktu haram. Tapi kalau dia melakukan salat asar maka masuk waktu haram. Begitu juga dengan yang keempat adalah solat subuh. Solat subuh, kalau kita melakukan solat subuh maka masuk waktu haram. Tidak dibolehkan kita melakukan solat sunat yang sebabnya datang kemudian. Yang kelima, dia adalah masa sebelum terbenamnya matahari. Yakni apabila langit yakni kekuning-kuningan, maka diharamkan seseorang itu melambatkan solatnya sehingga dekat dengan matahari terbenam. Maka haram ini hukumnya kalau sekiranya dia sengaja melambatkan solat. Jadi kesemua sekali ini kita ada 5 masa yang mana yang diharamkan kita melakukan solat. Maka Nabi SAW diriwayatkan seperti mana yang disebutkan oleh Uqbah bin Amir, yakni sahabat Nabi SAW, dia mengatakan ada 3 masa yang mana Nabi SAW melarang kami melakukan solat. Jadi kita lihat ya. Pertama dia mengatakan hina tatlu'u syams, apabila matahari terbit, hatta tartafi'a, yakni apabila matahari terbit sehingga dia naik. Dan ini disyarahkan yakni dengan hadis yang lain. Naik ini kadar satu tombak, seperti kalau kita mengatakan qadra rumhin. Wa hina yaqumu qa'imu zahirati hatta tazul asy-syams. Ini adalah waktu istiwa, yaitu apabila matahari betul-betul ini berada di atas. Yang ketiga Nabi mengatakan wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil-ghurub. Ini yang kelima tadi saya mengatakan, apabila matahari hampir nak terbenam. Jadi ini adalah 3 waktu yang disebutkan dalam hadis ini. 2 lagi adalah berkait dengan perbuatan seperti mana kita mengatakan.
Selepas itu beliau mengatakan wal hukmu tsani 'inda Syafi'i rahimahullahu taala min hadithi Abi Hurairah bi sanadin dha'if wa zada illa yaumal jumu'ah. Kita ada hadis ini yang lain daripada Abu Hurairah, yakni hadis ini yang lemah, yang mana ada tambahan lafaz. Dia mengatakan pengecualian illa yaumal jumu'ah, kecuali pada hari Jumaat, kecuali ini pada hari Jumaat. Nanti insya-Allah akan datang yang berkenaan dengan hari Jumaat. Hari Jumaat ini kita tidak ada pengharaman bagi waktu istiwa. Kita ada hadis yang lain. Selepas itu beliau mengatakan wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Rawahu al-khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Ini adalah perkara yang bersangkut dengan Makkah, ya. Yang hadis ini penulis ini mengatakan daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda ya bani Abdi Manaf. Yani Nabi mengatakan kepada kabilah Abdul Manaf. Yani Abdul Manaf ini daripada kabilah Quraisy. Yani Quraisy ini pada satu ketika dahulu mereka merupakan penguasa bagi kota Makkah. Maka Nabi mengatakan la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Janganlah engkau melarang sesiapa melakukan tawaf pada Kaabah. Janganlah kamu melarang sesiapa daripada melakukan tawaf yakni pada Kaabah wa shalla, dan melakukan solat ayyata sa'atin sya'a, pada apa sahaja masa yang mereka nak. Yani apa sahaja masa orang nak melakukan tawaf dan solat di Makkah, janganlah kamu melarang mereka. Maka di sini Al-Imam Syafi'i beliau ini mengatakan berdasarkan dengan hadis ini dibolehkan seseorang itu melakukan salat ini di Makkah dan tidak ada waktu haram di dalamnya. Yakni maksudnya dia boleh melakukan salat pada bila-bila masa, dia boleh melakukan tawaf pada bila-bila masa. Walaupun yakni pada waktu-waktu haram seperti mana tadi kita mengatakan setelah melakukan salat asar, setelah melakukan salat subuh, begitu juga dengan waktu syuruk ini dan sebagainya. Jadi beliau mengatakan ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar, yakni sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Dan hadis ini masya-Allah yani banyak ini riwayatnya. Al-Imam Ibn Hajar ini mengatakan rawahul khamsah, yakni 5 yang muhaddis yang besar. Rawahul khamsah yakni balik ini kepada Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, begitu juga yakni dengan Ibn Majah, selain daripada Bukhari dan Muslim. Dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka hadis ini hujjah dalam mazhab kita. Kita dalam kitab-kitab fikih sebagai misal, ulama-ulama kita menyebut masalah ini, iaitu adakah dibolehkan seseorang itu melakukan solat di Makkah pada waktu haram? Dibolehkan. Sebab ini di Makkah ini khusus, ada pengkhususan, dan hadis ini mengkhususkan, iaitu tidak ada waktu haram di bumi Makkah. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqul humra. Rawahu Daraqutni wa sahhaha Ibnu Khuzaimah wa ghayruhu waqfahu. Maka kita ada hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah berkenaan dengan asy-syafaqul humrah. Asy-syafaqul humrah kalau dalam bahasa kita panggil apa? Mega merah. Kita memanggil jadi mega merah. Ini adalah berkenaan jadi dengan waktu Isya. Waktu Isya kita ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan
Waktul maghrib ma lam yaghibis syafaq, iaitu waktu maghrib selagi mana mega merah ini tidak hilang. Waktu maghrib selagi mana mega merah tidak hilang. Apa maksudnya? Matahari ni apabila dia terbenam, kita tidak lihat matahari, akan tetapi cahayanya masih ada lagi. Ini kalau dalam bahasa Melayu kita panggil mega. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Kita panggil mega. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil ray. Jadi matahari ini apabila dia terbenam, kalau kita misalnya kita di lautan misalnya, matahari ini dia seolah-olah dia masuk bawah laut kan, betul ke tidak? Cuba bayangkan kita ke atas kapal, kita lihat matahari terbenam. Matahari ini seolah-olah apa? Dia tenggelam kan? Dia tenggelam dalam air. Apabila dia tenggelam dalam air, cahaya dia masih dapat dilihat. Nampak? Cahaya ni dekat horizon, dekat langit. Cahaya matahari terbagi kepada 3 bahagian. Kita ada warna merah, lepas itu kita ada warna kuning, lepas itu kita ada warna putih. Jadi apabila matahari terbenam, warna merah masih ada lagi, cahaya. Ini kita panggil syafaqul humrah, seperti dalam hadis Nabi SAW, mega merah. Dan Nabi SAW bersabda, dan mafhum daripada hadis, selagi mana kamu lihat mega merah, itu adalah waktu maghrib. Selagi mana kamu lihat mega merah, itu adalah waktu maghrib. Jadi waktu isyak, bila masuk waktu isyak? Apabila mega merah itu hilang. Jadi apabila mega merah hilang, masuknya waktu isyak. Jadi apabila hilang mega merah, ada mega kuning. Tapi ini dengan mata kita tak dapat lihat, melainkan kita gunakan teleskop ke apa tu. Maka ada mega kuning. Lepas itu mega kuning akan hilang, akan ada mega putih. Lepas itu mega putih pun akan hilang. Ini seperti mana disebutkan dalam suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini adalah masanya apabila mega putih hilang, dan ini adalah masanya orang melakukan sihir biasa. Yani orang biasa melakukan sihir pada tengah malam. Apabila mega putih yang hilang, apabila malam menjadi gelap, malam ini menjadi gelap, yakni maksudnya cahaya matahari dah tak ada lagi, maka orang melakukan sihir ini pada waktu ini. Bagaimana kita mengetahui? Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah daripada waktu ini. Apa sebabnya? Daripada kejahatan waktu ini. Sebab ini adalah waktu yang orang biasa melakukan kejahatan. Jadi apabila ketiga merah itu hilang, apa jadi? Kita lihat bumi ini, dia pusing kan? Dia pusing. Jadi apabila mega putih hilang, selepas itu matahari akan terbit semula. Betul ke tidak? Jadi sekarang ini matahari yang akan terbit semula. Jadi matahari apabila dia nak terbit, mana keluar dulu? Putih, kuning ataupun merah? Tadi kita mengatakan kalau matahari terbenam kita ada merah, kuning, putih. Tapi kalau matahari nak terbit, mana keluar dulu? Putih, betul ke tidak? Mega putih akan keluar. Mega putih ni apabila dia keluar waktu subuh. Mega putih ni apabila dia keluar, yang ni waktu subuh. Itu sebab ini waktu subuh ini kita panggil fajar sadiq. Fajar sadiq ini adalah apabila mega putih itu keluar semula. Maka ini akan masuk kepada waktu subuh. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang waktu maghrib dengan waktu isyak. Waktu maghrib ini dengan waktu isyak. Kita ada pendapat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i
Dia berpendapat bahawasanya waktu maghrib ini masa untuk kita mengambil wudu, azan, qamat, menutup aurat, solat qabliyah, maghrib dengan ba'diyah, yang kesemua 7 rakaat. Habis ini waktu maghrib. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikenali sebagai qaul jadid. Jadi Al-Imam Syafi'i ada dua pendapat dalam berkenaan dengan waktu maghrib. Pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i adalah waktu maghrib ini kadar, kalau kita lihat dalam lingkungan 15 minit. Yang misalnya kalau matahari terbenam pada 7 malam, 7 subuh dah habis waktu maghrib. Ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i dalam madhabnya Al-Jadid. Sebab Al-Imam Syafi'i ini dia ada 2 madhab. Dia ada 2 madhab. Jadi dalam masalah ini dia ada 2 pendapat. Jadi dia berdalilkan dengan hadis Jibril alaihi salam apabila dia mengajar Nabi SAW tentang waktu solat. Dia memula dengan solat zuhur hari pertama. Dia solat zuhur pada awal waktu. Dia solat asar pada awal waktu. Dia solat maghrib pada awal waktu. Dia solat isyak pada awal waktu. Dia solat subuh pada awal waktu. Hari kedua dia solat zuhur pada akhir waktu. Dia solat asar pada akhir waktu. Dia solat isyak pada akhir waktu. Dia solat subuh pada akhir waktu. Tapi solat maghrib dia solat waktu yang sama. Nampak tak? Waktu maghrib ni ada special sikit. Maka Imam Syafi'i, beliau yang ini cenderung ini kepada pendapat tersebut. Akan tetapi ramai daripada ulama-ulama kita, mereka berpegang kepada hadis Nabi SAW yang seperti mana saya mengatakan tadi, Asy-Syafaqul Ahmar, Waqtul maghribi ma lam yaghbi syafaq. Yani waktu maghrib selagi mana merah itu tidak hilang. Dan hadis ini seperti mana kita mengetahui dalam Sahih Muslim. Maka ramai yang ulama-ulama kita berpegang yang ini kepada pendapat yang mengatakan waktu maghrib selagi mana tidak terbenamnya merah. Ini yang kita amalkan hari ini. Ini yang kita amalkan hari ini. Jadi sekarang kalau ada orang nak solat maghrib, tidak ada masalah. Dia boleh solat, dia boleh solat maghrib. Tapi kita ada pendapat yang mengatakan solat maghrib ini waktunya dah habis. Berbayangkan yang ini 15-20 minit saja. Masya Allah. Nampaknya ini kebanyakan daripada kita susah yang ini nak mengamalkannya. Jadi ini adalah daripada perkara yang bersangkut paut dengan hadis berkenaan dengan merah. InsyaAllah kita akan teruskan lagi ya. Masya-Allah, ada lagi beberapa minit lagi. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis ini adalah hadis 139. Jadi kita dah sampai ini kepada 139. Penulis ini mengatakan wa Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-fajru fajran. Nabi mengatakan fajar ada 2 jenis. Waktu fajar ada 2 jenis. Fajrun yahrumu at-ta'am, fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salat. Wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Jadi dalam hadis ini Nabi menerangkan yakni tentang 2 jenis fajar. Apakah ini 2 jenis ini? Nabi mengatakan fajar yang pertama mengharamkan makan dan minum. Mengharamkan makan dan minum dan membolehkan solat. Ini adalah fajar sadiq. Yani kalau orang puasa misalnya, kalau masuk waktu subuh dah tak boleh makan, tak boleh minum. Ini kita menamakan dia fajar sadiq. Jadi dia mengharamkan makan dan minum kalau sekiranya seorang itu puasa, dan dia membolehkan solat, yakni solat subuh dah boleh dah kalau dah masuk ini waktu fajar.
Yang kedua, Nabi mengatakan wa fajrun tahrumu fihi salat. Jenis yang kedua adalah fajar yang diharamkan salat. Yang diharamkan, yakni kita salat, yakni belum masa waktu tidak dibolehkan kita melakukan salat subuh. Ini adalah fajar kadhib. Fajar yang dikenali sebagai fajar kadhib. Wa yahillu fihi ta'am, masih boleh kita makan lagi, yakni makan sahur. Itu sebab yang di Madinah zaman Nabi SAW ada dua muadzin. Ada dua muadzin. Muadzin yang pertama adalah Bilal radhiyallahu anhu, yakni muadzin yang terkenal. Dan kita ada muadzin yang kedua, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang buta. Jadi kita ada ayat dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang ini seorang buta meminta nasihat. Jadi orang buta itu adalah Abdullah bin Maktum, dan beliau muadzin, melakukan azan di Masjid Nabawi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua azan waktu subuh ni, ada dua azan. Pada zaman Nabi SAW ada dua azan. Azan yang pertama dilaungkan oleh Bilal. Maka Nabi mengatakan apabila Bilal melaungkan azan, makanlah dan minumlah. Apabila Bilal yang melaungkan azan, makan dan minum. Tapi apabila Abdullah bin Maktum yang melaungkan azan, berhenti daripada makan dan minum. Jadi ulama kita mereka mengatakan apabila terbitnya fajar yang dikenali fajar kadhib, disunatkan kita melaungkan azan yang pertama. Disunatkan kita melaungkan azan yang pertama. Kenapa? Sebab azan yang pertama ni dia mengingatkan kepada kita solat subuh nak masuk. Tapi belum masuk lagi. Tapi supaya kita dapat melakukan persiapan ini untuk solat subuh. Kita di Singapura ini, kita sudah tidak amalkan perkara ini. Sebab kalau kita mengamalkan dia pun apa azan pun tak pada masjid, dalam masjid. Tapi kalau kita pergi di Malaysia ini sebagai misal, saya bila balik Batu Pahat misalnya, mak saya, kampung mak saya, Masya Allah, yani rumah nenek saya ni betul-betul di sebelah surau, dan mereka ini mengamalkan dua azan. Masya Allah, jadi saya kalau pergi sana, kalau nak bangun subuh tak payah alarm clock, tak payah alarm clock. Sebab yang dia punya speaker, Masya Allah, yang dia punya speaker betul-betul tak kuat. Dan dia punya speaker punyalah kuat. Saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang ini kalau terlalu kuat pun Wallahu'alam, ini saya pun tak tahu ya. Kadang-kadang boleh bikin orang terperanjat juga. Jadi kalau kat Batu Pahat ini misalnya azan yang pertama, Masya Allah, kita akan sadar. Kita akan sadar ini untuk yakni solat yakni subuh. Dan ada baiknya, sebab yakni dia akan memudahkan kita solat jamaah di masjid. Sebab bila kita dengar azan ini ada barakah. Ini lagi satu perkara kita nak kena faham ya. Mendengar azan dan menjawab azan ibadah. Kita kalau dengar azan, maka azan ini dia mendengarnya dan kita merenungkan maknanya ibadah. Itu sebab Nabi SAW menyifatkan azan da'watut tammah. Azan ini adalah dakwah yang sempurna. Kenapa dakwah yang sempurna? Sebab di dalamnya ada kalimah syahadah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, yakni saya bersaksi bahawa saya tidak Tuhan melainkan Allah. Ini kalimah tauhid. Selepas itu kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahawa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini adalah daripada kalimah thayyibah, daripada kalimah syahadah. Maka itu sebab ini dia dikenali sebagai dakwah yang sempurna. Jadi apabila kita mendengarnya dan kita memahami maknanya dan kita menjawabnya, dan selepas itu kita membaca doa selepasnya, maka pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar, dan dia ada barakah, iaitu dia akan memudahkan kita untuk kita bangun subuh.
memudahkan kita untuk kita bangun malam, begitu juga bangun malam. Yani salat subuh yang ini belum lagi masuk, tapi dia memudahkan kita yani untuk kita bangun dan mengambil wudu dan sebagainya. Jadi berkenaan dari dengan fajar, seperti mana hadis ini mengatakan, fajar ada dua jenis. Kalau dalam kitab-kitab fikih, dia dikenali sebagai fajar kadhib dengan fajar sadiq. Dan ulama kita mereka menerangkan macam mana kita nak tahu ni fajar kadhib dan fajar sadiq. Ada beza. Fajar kadhib dia merupakan cahaya yang keluar yang mustatil. Mustatil ini dia macam apa? Straight. Jadi bila kita lihat ini langit, kita lihat cahaya straight, dan dia ibarat yang seperti ekor. Ini apa tu? Ekor ini apa? Ini fox. Dia ibarat yang ni ekor, yang ni binatang, dan dia lurus. Manakala fajar sadiq, dia adalah cahaya yang merangkumi langit. Cahaya ni yang merangkumi. Sebab kita nak faham ya, matahari ni bila dia nak terbit, cahaya putih akan keluar. Matahari apabila nak terbit, cahaya putih ini akan keluar. Dan cahaya putih ini dia merangkumi. Cahaya putih ini dia merangkumi langit. Ini yang kita maksudkan ini dengan fajar sadiq. Alhamdulillah. Jadi saya rasa waktu isyak tak lama lagi akan masuk ya. Kita baca lagi sedikit sebab belum lagi habis ya riwayat ini. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan rawahu Ibn Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Beliau mengatakan wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa sahahahu, dan kedua mereka mensahihkannya. Walil Hakimi min hadits Jabir nahwahu, yakni Imam Hakim juga meriwayatkan hadis sepertinya. Wa zada fil ladhi yahrumu ta'am, dan ada penambahan yakni bagi riwayat dari Imam Hakim, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq, yakni ada penambahan berkenaan dengan fajar yang pertama tadi. Dia mengatakan mustatilan fil ufuq, yakni dia straight di langit. Beza dengan fajar sadiq seperti mana tadi saya mengatakan. Wa fil akhar innahu kadhana bisirhan. Ini apa binatang ini, sirhan. Ini sirhan ini dia seperti apa? Kita panggil apa? Musang, fox. Jadi dia punya cahaya ini seperti ekor musang. Jadi dia mustatil. Ini adalah fajar kadhib. Dengan ini alhamdulillah kita dah habis hadis 139. Sekarang ini kita akan masuk yakni hadis 140. Saya rasa belum lagi masuk waktu isyak ya. Belum lagi ya. Alhamdulillah. Kita teruskan. Penulis ini beliau mengatakan wa Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha. Ini hadis masya-Allah, ini hadis yang penting ya. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah melakukan salat pada awal waktu. Sebaik-baik amal adalah melakukan salat pada awal waktu. Ini yang kita maksudkan waktu fadilah, seperti mana kita mengatakan tadi ya. Waktu fadilah. Rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan mereka mengatakan hadisnya hadis yang sahih dan asalnya dalam sahihain, iaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini daripada hadis yang masyhur ini berkenaan ini dengan kelebihan kita melakukan salat ini pada awal waktu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang melakukan salat pada awal waktu. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita mendirikan salat, dapat kita melakukannya dengan jamaah. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita khusyuk dan khudu',
Dan mudah-mudahan ini Allah sentiasa memberikan kepada kita kesihatan, afiat, memberikan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan pada rumah tangga kita, kebaikan pada anak-anak kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang kita mempelajari dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita mengamalkan apa yang kita telah mempelajari dan dapat kita menyampaikan ini kepada yang lain. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita daripada segala wabak, daripada segala bala, daripada segala musibah, dan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, menyelamatkan kita daripada segala jenis azab, menyelamatkan kita di barzakh, menyelamatkan kita di mahsyar, di sirat, di mizan, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal ma'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhtim salihati a'malana wa ajrana Allah karim. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.